Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama saya dalam Malaysia Memilih 8.30 pagi ini. Hari ini Tinjauan Rakyat kita nak bawakan topik adalah adakah anda akan turun mengundi? Dan saya sebenarnya tidak kesorangan. Bersama saya rakan penyampai Nur Syazwani Saiful Syam yang akan berkongsikan dapatan kajian sebentar nanti. Tapi sebelum itu, dengan memasuki bulan baharu ini, kita menghampiri ke proses demokrasi negara, iaitu pilihan raya umum ke-15. Dan setiap rakyat mempunyai hak untuk memilih pemimpin yang bakal menerjui pentadbiran negara. Dan siapakah yang akan menewan Putrajaya, kita akan ketahui pada 19 November nanti. Jika sebelum ini, hanya mereka yang berusia 21 tahun dan ke atas sahaja dibenarkan mengundi, tapi sekarang golongan muda 18 tahun juga layak berbuat demikian. Ini adalah satu penting kerana kita difahamkan ada lebih kurang dalam 1.2 juta pengundi berusia 18 hingga 20 tahun yang layak untuk mengundi. Malah institusi pengajian tinggi juga telah pun memberikan cuti selama 5 hari untuk mereka yang masih lagi belajar berusia 18-20 tahun pulang untuk mengundi. Biarpun demikian, tidak semua sedar bahawa proses ini adalah satu amanah dan juga tanggungjawab. Dan kita nak dalami dapatan kaji selidik yang dilaksanakan oleh Ilham Center. Syazwani, apa data untuk pagi ini? Okey, Afizi, seperti yang kita bincangkan ataupun mungkin topik kita hari ini, persoalannya adalah adakah anda akan keluar mengundi? Dan untuk jam ini kita nak kongsikan dapatan kajian yang dilakukan oleh Ilham Center, yang mana sebelum kami nak bawakan perincikan data-data ataupun nombor-nombor tersebut, sebenarnya difahamkan majoriti akan keluar mengundi jika diadakan pilihan raya dalam masa terdekat ini. Kita tahu 19 November adalah hari anda semua, kita semua perlu melaksanakan tanggungjawab kita untuk membuang undi bagi masa depan negara. Dan kita nak lihat daripada lebih 1,000 responden yang ditemui oleh Ilham Center, 83% akan turun mengundi. Ini adalah datanya, satu jumlah yang memang besar sekali berdasarkan dapatan dengan responden lebih 1,000 orang. Tetapi hanya 3% yang telah menyatakan bahawa mereka tidak akan keluar mengundi. Tetapi apa yang kita khawatir ataupun bimbang ketika ini adalah 14% ini. Ini jumlahnya yang masih lagi mungkin tidak pasti sama ada mereka ini akan keluar mengundi ataupun tidak. Apa faktor-faktornya itu yang menjadi persoalan ketika ini. Kenapa mereka ini masih lagi belum buat keputusan? Mungkin adakah faktor-faktor jauh, ada cuti ataupun tidak, sama ada nak balik kampung ataupun tidak untuk keluar mengundi dan sebagainya. Mungkin itu menjadi persoalan ketika ini yang sepatutnya kita akan dapatkan analisis dari semasa ke semasa. Kalau kita nak melihat kepada kelompok kaum pula, berapa agaknya peratusan mereka yang nak keluar mengundi ini? Kalau kita boleh pecahkan kepada 3 kaum, iaitu Melayu, ini adalah Melayu, Cina dan juga India, rata-rata masih lagi berpendapat ya mereka akan keluar mengundi. Bagi Melayu, 87% menyatakan ya mereka akan keluar mengundi nanti. Tidak, masih lagi 3%, 1% yang sangat rendah sekali, tetapi masih ada lagi yang menyatakan mereka tidak pasti sama ada mereka nak keluar mengundi ataupun tidak. Dalam kalangan Melayu, 11% masih lagi ragu-ragu sama ada mereka nak keluar mengundi ataupun tidak. Tetapi bagi kaum Cina pula, yang nak keluar mengundi, nyata pasti mereka akan keluar mengundi adalah 76%. Bagi mereka yang kaum Cina yang tidak mahu keluar mengundi adalah 6%. Ini lebih sedikit berbanding dengan kaum Melayu. Tetapi kalau melihat kepada mereka yang tidak pasti ataupun mungkin masih lagi tidak yakin ataupun mungkin masih ada lagi faktor-faktor yang membuatkan mereka ini tidak tahu nak keluar mengundi ataupun tidak adalah 18%. Itu merujuk kepada kaum Cina. Tapi kalau kita melihat kepada kaum India, peratusannya sangat tinggi sekali. Mereka yakin akan keluar mengundi pada 19 November nanti adalah 85%. Bagi mereka yang tak mahu keluar mengundi, mungkin dah ada sebab-sebab tertentu, adalah 2%, dan juga yang tidak pasti adalah 14%. Itu melihat kepada demografik kaum. Kalau kita nak melihat pula kepada faktor-faktor mereka yang berada sama ada di bandar maupun pinggir bandar ataupun di kawasan kampung. Okey, kalau kita nak lihat kepada kawasan kampung terlebih dahulu, ya,
mereka masih lagi yakin, mereka masih lagi akan keluar mengundi. 82% itu adalah 1% yang kalau kita lihat dari segi kaum dan juga peratusan secara keseluruhannya masih lagi dalam rata-rata 80% yang akan keluar mengundi. Kemudian hanya 3% di kawasan kampung yang tak nak keluar mengundi, tapi tidak pasti 15%. Di pinggir bandar pula 84% nak keluar mengundi, dan di bandar pula kita lihat 82% akan keluar mengundi pada 19 November nanti. Mungkin peratusan itu akan berubah melihat kepada hari pilihan raya itu nanti, tapi kita harapkan peratusan setinggi inilah yang akan keluar mengundi, walaupun pastinya target kita untuk pastikan 100% undi itu dapat dicapai pada pilihan raya kali ini. Okey, itu kalau demografi kita melihat kepada kaum di kawasan-kawasan tertentu. Kalau kita nak melihat kepada umur pula, okey, kalau kita lihat, kita tahu seperti yang Fizi katakan sebentar tadi, 1.2 juta adalah pengundi pertama kali 18 hingga 20 tahun. Ini yang mungkin kita agak gusar sedikit, sebab bagi mereka yang mungkin pertama kali ini, adakah literasi politik mereka ini sudah capai tahap yang memuaskan untuk mereka fahami bagaimana nak keluar undi ataupun bagaimana nak membuat undian itu, dan mungkin ia diterjemahkan berbalik kepada peratusan yang akan keluar mengundi nanti, yang mana 66% okey, mereka excited nak keluar mengundi, tetapi yang tidak pasti juga. Ini satu nombor yang perlu kita lihat. Kenapa mereka ini tidak pasti lagi? Adakah mungkin parti-parti politik yang dipertaruhkan ada menjadi faktor, ataupun mungkin calon-calon yang dipertaruhkan itu antara faktor? Kita tak tahu. Itu yang analisis kita akan bawakan sehinggalah awan di 7.45 malam nanti. Dan berbalik kepada peratusan yang paling tinggi yang yakin akan keluar mengundi adalah pada usia 49 tahun ke 59 tahun. Peratusannya lebih kurang dengan 30 ke 39 tahun, 87% dalam kalangan 40 ke 49 tahun, kemudian 50 ke 59 tahun, 86% yang akan keluar mengundi, 30 ke 39 tahun juga 85%. Rata-rata kalau kita lihat di sini puratanya lebih 80% yang akan keluar mengundi. Dan kita tahu kalau nak lihat kepada kajian ini, respondennya dilakukan selama 2 bulan, iaitu 1 Ogos hinggalah 30 September, dan perkara ini dilakukan secara temu bual dan juga secara bersemuka di lapangan. Difahamkan seramai 1,622 responden telah pun memberi kerjasama untuk mengisi borang kaji selidik ini, dan pastinya inilah dapatan yang dapat kami kongsikan. Tetapi bagaimana pula cerita suara rakyat yang ditemui oleh rakan-rakan setugas kami yang dah pun digerakkan ke negeri-negeri masing-masing untuk membawakan liputan komprehensif berkenaan PRU15 ini. Dan untuk jam ini, kita akan bersama dengan rakan setugas kami di Johor Bahru, Hilmi Malik. Hilmi, apa khabar di sana? Ya, Assalamualaikum, khabar baik. Selamat pagi tim-tim Awani Pagi di sana. Waalaikumsalam. Hilmi, okey, berbalik kepada topik kita lah. Saya pasti Hilmi dah bertemu dengan ramai orang. Adakah anda akan turun mengundi? Itu pastinya antara salah satu persoalan yang akan Hilmi dan juga rakan-rakan setugas lain suarakan. Tapi apa dapatan di lapangan sendiri ketika ini, Hilmi? Baik, terima kasih Syaz. Sebenarnya kalau bercakap mengenai dengan soal adakah rakyat akan keluar mengundi, dan di Johor ini sebenarnya sendiri saya boleh katakan kita menyaksikan pelbagai ragam daripada kelompok pengundi di Johor ini. Kalau kita bercakap mengenai dengan soal kumpulan belia, kita dapat lihat masih ada lagi belia yang mungkin belum sedar mengenai dengan keadaan ataupun situasi politik negara, dan tidak ketinggalan juga bagaimana dengan ada kelompok belia yang sememangnya mengikuti mengenai dengan perkembangan politik di negara ini. Kita melihat keadaan belia juga dengan trend media sosialnya kini, sudah pasti ini merupakan salah satu saluran untuk mereka memperoleh maklumat berhubung dengan pergerakan ataupun drama politik, dan apakah percaturan politik, apakah manifesto yang dibawa oleh parti-parti politik untuk rakyat pada kali ini. Dan pastinya ini adalah antara platform yang belia, setengah belia yang mungkin cakna berhubung dengan keadaan politik ini, mungkin mereka sudah tahu apakah keadaan ataupun senario politik yang bakal mereka saksikan. Dan dalam masa yang sama juga kita perlu melihat bagaimana situasi ataupun keadaan politik mungkin bagi kelompok belia yang berada di kawasan pedalaman, yang sememangnya mungkin tidak mempunyai
hubungan ataupun connection yang begitu baik pada media sosial, dan mungkin apa pengaruh yang boleh saya katakan untuk belia kelompok itu, mereka hanya bergantung kepada cakap-cakap orang ataupun mungkin ada pengaruh daripada keluarga, latar belakang pada keluarga mereka yang sememangnya mempunyai sejarah ataupun bersama dengan parti-parti politik yang tertentu. Dan ini saya lihat antara yang akan mempengaruh golongan belia, dan ini juga termasuk dengan soal belia yang mungkin ada yang langsung tidak ingin ambil peduli. Kita faham keadaan belia yang mungkin ada juga yang protes terhadap ahli politik kerana terlalu banyak sangat drama, terlampau banyak sangat senario politik yang mungkin agak negatif yang mereka saksikan, sehingga mereka mengambil pendekatan untuk tidak ambil tahu tentang politik. Dan seperti yang Syaz katakan tadi, berdasarkan perkongsian data itu juga, memang saya akui ada sememangnya belia yang bila kita jumpa dia di lapangan, kita kata adakah mereka dah bersedia untuk mengundi. Mungkin kata saya sebenarnya tak tahu apa lagi yang saya nak undi. Saya sendiri masih lagi ragu-ragu tentang ahli politik, parti-parti politik yang akan saya pilih. Dan ini antara jawapan-jawapan yang kita dengar daripada golongan belia di Johor ini sendiri. Itu mengenai dengan konteks belia, dan bagaimana pula dengan mungkin golongan pertengahan. Kalau kita lihat kepada percaturan politik ketika ini, sudah wujud pendekatan ataupun fahaman yang berbeza. Seperti yang kita lihat sebelum ini, kalau kita lihat bercakap mengenai dengan PRU15 ini, sentimennya tidak lagi seperti pada PRU-PRU yang dulu, di mana mungkin kita boleh katakan pengundi lebih tertumpu kepada parti-parti politik yang tertentu. Tapi senario sekarang saya lihat mungkin sudah berubah, di mana ada di kalangan pengundi kita telah pun beralih kepada calon itu sendiri, daripada latar belakang calon itu sendiri, ataupun mungkin kita boleh katakan populariti mengenai dengan seseorang calon di setiap kawasan. Dan ini antara faktor-faktor yang mungkin kita melihat akan berlaku sedikit perubahan kepada corak pengundian pada kali ini. Dan bagaimana pula kita nak mengambil lihat kepada sekiranya berlaku gelombang ataupun kita panggil kebangkitan anak muda untuk turun padang keluar mengundi, yang saya kira akan pastinya memberikan keadaan ataupun situasi yang perbezaan yang begitu ketara pada PRU15 kali ini. Dan ini termasuk juga dengan individu yang didaftarkan secara automatik. Ini semua angka-angka yang perlu kita fokuskan, yang perlu kita beri tumpuan kepada data-data ataupun angka yang bakal membawa kepada corak perubahan pengundian, peratusan pengundian di Johor ini khususnya. Dan kita juga ingin melihat bagaimana kali ini peratusan keluar mengundinya. Adakah bakal menyaksikan perubahan yang agak drastik? Dan saya nak kongsikan juga, kalau kita lihat kepada PRU13 yang lalu, kadar keluar mengundi adalah 86.7%, dan seterusnya pada PRU14 kita menyaksikan peratusan keluar mengundi sebanyak 84.1%. Ada sedikit penurunan di situ, dan yang pastinya pada PRN Johor baru-baru ini kita menyaksikan kadar keluar peratusan mengundi itu adalah sekitar 56%. Itu antara yang dapat saya anggarkan pada PRN Johor. Dan adakah kali ini juga kita akan lihat corak yang sama? Kerana masa ketika itu juga kita faham bagaimana dengan keadaan kita mengadakan PRN Johor dalam keadaan kita masih lagi berdepan dengan COVID-19. Dan pada kali ini PRU15 mungkin saya katakan kita lihat keadaan di negara kita khususnya dengan pandemik COVID-19 mungkin sudah agak berubah pada kali ini. Mungkin kata prosedurnya mungkin agak longgar, dan mungkin situasi juga agak terkawal jika kita bandingkan pada PRN Johor yang lalu, yang sememangnya orang ramai masih lagi bimbang dengan keadaan COVID-19. Dan sekarang ini mungkin keadaan bertambah reda. Mungkin kebimbangan itu sedikit kurang daripada kalangan pengundi untuk keluar. Dan itu antara faktor yang perlu kita lihat dengan apa yang bakal berlaku di Johor ini. Dan saya nak terus beralih kepada apa perkara yang bakal kita ramalkan di antara salah satu kerusi panas di Johor baru ini. Dan yang pertamanya saya nak mulakan dengan Simpang Renggam. Kalau kita lihat tradisinya sebelum ini adalah kerusi yang disandang oleh bekas Menteri Pendidikan di waktu zaman pemerintahan Kerajaan Pakatan Harapan, iaitu Dr. Mazli Malik. Dan sekarang ini pada PRU15 perubahan yang besar berlaku, di mana bekas Menteri Besar Johor juga Datuk Seri Hasni Mohamad juga akan bertemu dengan Dr. Mazli Malik di Simpang Renggam. Dan kalau kita lihat sebelum ini banyak desas-desus yang berlaku terhadap Datuk Seri Hasni Mohamad, di mana pada awalnya dikabarkan akan bergerak ke Pontian, dan sekarang pula kita lihat beliau telah pun ditempatkan di Simpang Renggam, di mana parti politik ataupun BN itu sendiri telah pun mengambil langkah untuk meletakkan Datuk Seri Hasni Mohamad
Muhammad keluar kawasan, iaitu kalau dibandingkan beliau merupakan ketua UMNO bahagian di Pontian, dan kali ini menggalas tanggungjawab untuk berentap di Simpang Renggam dan juga untuk bertemu dengan boleh saya katakan salah satu calon yang figuran politiknya agak besar di Simpang Renggam itu, iaitu Dr. Mazli Malik. Dan bagaimana sentimen ini akan dapat mempengaruhi pengundi-pengundi di Simpang Renggam. Kalau kita lihat sudah pasti di Simpang Renggam itu umumnya mungkin sudah biasa ataupun sudah daripada segi komunikasi itu mungkin sudah biasa bersama dengan Dr. Mazli. Dan kali ini bagaimana untuk Dr. Hasni, boleh saya katakan yang muncul kembali, mungkin dia buat comeback di Simpang Renggam, dan bagaimana sentimen pengundi untuk melihat kedua-dua tokoh ini, apakah yang bakal dilihat yang akan dinilai di Simpang Renggam itu, adakah daripada sudut partinya, adakah daripada sudut calonnya itu sendiri. Dan ini dua adalah antara yang bakal kita saksikan. Dan sedikit saya nak sentuh dengan Paguh juga, yang pastinya akan melibatkan pertemuan dengan pemimpin politik yang agak besar figuranya, iaitu Tan Sri Muhyiddin Yassin, dalam usaha untuk mengekalkan ataupun mempertahankan kerusi Paguh. Dan apa yang kita bakal saksikan, lihat daripada cabaran-cabaran daripada pihak parti lawan. Dan itu adalah antara satu perkongsian yang saya nak kongsikan untuk Paguh dan Simpang Renggam. Dan sebenarnya ada banyak lagi kerusi panas yang nak saya kongsikan, kota tinggi, kita ada macam-macam lagi dan sebagainya. Namun mungkin masa agak suntuk pada kali ini untuk saya kongsikan semuanya. Dan itu antara senario yang mungkin kita akan saksikan sikit sebanyak di Johor ini, Syaz. Ya, yang paling penting adalah bagaimana sebenarnya, Helmi, kita tahu bahawa rakyat Johor banyak bekerja di Singapura, dan bagaimana sebenarnya isu untuk mereka pulang mengundi di Johor itu dapat kita bangkitkan di Awani. Dan terima kasih Helmi atas perkongsian berkaitan dengan politik dan juga sentimen di Johor menjelang pilihan raya umum yang ke-15. Tapi kita nak berhenti dulu rehat seketika. Kita akan kembali selepas ini.